أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan dimulakan Allah SWT. Pagi ini kita sambung dengan perbincangan hadis dalam bab ilmu dan zikir, yakni dalam bab kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sayyidina Abdullah radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT gembira terhadap taubat seorang hambanya yang mukmin lebih daripada gembiranya seseorang yang menunggang binatang tunggangan di satu kawasan yang berbahaya. Makanan serta air untuknya ada di atas tunggangan itu juga, dan dia turun dari tunggangannya lalu berehat. Apabila terjaga, dia mendapati tunggangannya sudah terlepas dan pergi entah ke mana. Dia mencari-cari tunggangannya itu sehingga dia sangat-sangat dahaga dan berkata, baik aku balik semula ke tempatku tadi, aku tidur sehingga aku mati. Maka dia pun berbaring dengan meletakkan kepala di atas lengannya bersedia untuk mati. Selepas itu dia terjaga dan mendapati untanya ada di sisinya dan bekalan makanan serta minumannya masih ada di atas unta itu. Allah SWT gembira terhadap hambanya yang mukmin yang bertaubat lebih daripada gembiranya lelaki itu, yakni selepas dia sudah berputus asa terhadap tunggangan dan bekalan makanan dan minumannya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghulurkan tangan rahmatnya sepanjang malam supaya pendosa-pendosa pada waktu siang bertaubat, dan dia menghulur tangan rahmatnya sepanjang siang supaya pendosa-pendosa yang pada waktu malam bertaubat. Yakni keadaan ini berterusan sehingga matahari terbit dari barat. Yakni selepas itu taubat tidak akan diterima lagi. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Safwan bin Asar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menyediakan satu pintu untuk taubat di arah barat yang lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Dan panjangnya tidak perlu dipersoalkan. Pintu itu tidak akan ditutup sehingga matahari terbit dari arah barat. Yakni pada masa itu kiamat sudah hampir dan pintu taubat sudah ditutup. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan menerima taubat seseorang hamba selagi dia tidak mengalami ghargharah, yakni nazak. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, apabila roh mula keluar dari badan seseorang hamba sewaktu nazak, maka sejenis bunyi yang dinamakan ghargharah akan keluar dari kerongkong. Selepas keadaan itu berlaku, tidak ada harapan lagi untuk hidup. Keadaan ini ialah tanda kematian yang terakhir dan pasti. Oleh itu, selepas tanda ini zahir, beriman atau bertaubat tidak akan berguna lagi. Allah Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertaubat setahun, sebulan, seminggu, sehari atau sejam, malah sekadar tempoh masa yang sekejap, yakni antara 2 kali memerah susu unta sebelum dia mati pun, taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah melakukan apa-apa kesalahan ataupun apa-apa dosa, kemudian dia menyesal akan penyesalannya itu, merupakan kafarah terhadap dosanya itu. Allahumma salli. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam akan melakukan kesalahan dan
pesalah yang paling baik ialah selalu bertaubat. Amin. Hadis riwayat Tirmizi. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara tuah seseorang itu ialah umurnya panjang, dan dalam umur yang panjang itu dia mendapat taufik daripada Allah SWT untuk sentiasa rujuk kepada Allah SWT dengan ketaatan. Amin. Allahu Akbar. Mustadrak Hakim. Sayyidina Aghar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Allahu Akbar. Allahumma salli alaihi. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika seseorang manusia mendapat satu lembah yang penuh dengan emas, dia tetap akan bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang kedua. Jika dia diberikan lembah itu, masih lagi dia bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Hanya tanah kubur yang boleh memenuhi perut anak Adam. Allah. Yakni setelah masuk ke dalam kubur, maka tanah kubur sahajalah yang boleh menghentikan cita-citanya untuk menambahkan harta. Allah. Tetapi Allah SWT mengasihani hambanya yang memalingkan tumpuannya daripada harta benda dunia ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni Allah SWT akan mengurniakan kepadanya ketenangan jiwa dalam dunia ini dan memeliharanya daripada sifat tamak untuk menambah-nambahkan harta. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah SWT mengampuninya walaupun dia ialah seorang yang lari dari medan jihad. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa ucapan itu diucap sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Terjemahan. Saya memohon keampunan daripada Allah SWT yang tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripadanya. Dia hidup, lagi berdiri sendiri, dan saya bertaubat kepadanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT. Apa yang kita dengar ni, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.